Urusan aduan berkenaan dengan tuntutan dividen dan penjualan saham bagi KPF, Koperasi Permodalan Felda. So hari ini kita dihujani dengan pelbagai masalah yang disampaikan oleh ahli-ahli kita yang mengatakan bahawa dividen ini tidak dibayar dan tertangguh sejak sekian lama. Begitu juga dengan saham penjualan KPF yang mana tertangguh dalam tempoh yang agak mendukacitakan. Jadi hari ini sepatutnya kita terus saja membuat press conference, tetapi alhamdulillah pagi ini saya bersama salah seorang ahli KPF, Tuan Haji Rosli. Kita dijemput bersama dengan lebih kurang 18 orang ahli KPF untuk kita bermusyawarah dengan pihak kepimpinan, iaitu CEO dan juga pengerusi KPF, dan juga beberapa orang ahli lembaga pengarah KPF beserta dengan Tuan Haji Sulong, Ketua Peneroka, untuk menyatakan bahawa kita nak buat sedikit aduan besar, walaupun pada hakikatnya perkara ini perkara yang telah pun diketahui ramai bahawa kedudukan keuangan KPF tidaklah sebagaimana 40 tahun yang lalu. Apabila berlaku perubahan kepimpinan dalam KPF, kita lihat urusan penjualan sijil KPF untuk ditebus semula dan juga pembayaran dividen agak tersekat-sekat. Ini menimbulkan banyak masalah, terutama sekali kepada mereka yang telah mencapai usia warga tua, bukan warga emas lagi dah. Kebanyakan daripada mereka telah mencarum lebih 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Jadi dalam usia yang sangat memerlukan keuangan, terutama sekali dalam beban untuk menyara kehidupan diri sendiri. Dan ramai daripada mereka yang telah pun meninggal dunia, dan ramai daripada mereka yang sakit, OKU dan tidak berupaya dan memerlukan keadaan keuangan yang sangat terhad. Masalah ini terus membebani seluruh ahli-ahli KPF. Jadi hari ini beberapa keluhan yang akan disampaikan dan juga kata putus telah dibuat oleh pihak pengurusan. Kita memohon kepada pihak KPF agar urusan pembayaran dividen yang tertangguh ini dapat dilunaskan seberapa segera. Jadi hari ini saya jemputlah Tuan Haji Rosli sebagai seorang wakil yang hadir dalam mesyuarat dan perbincangan muzakarah dengan pihak pengurusan tadi, menyatakan beberapa fakta yang boleh kita kongsikan dengan pihak media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rosli bin Yaakob. Saya adalah merupakan sekarang ini saya dah menjadi peneroka Felda daripada Felda Sungai Kelamah, Gemas Negeri Sembilan. Saya merupakan generasi kedua yang mewarisi daripada bapa saya lah. Jadi mengenai isu KPF ini, iaitu kelewatan pembayaran dividen dan juga pembayaran penebusan saham. Penebusan saham, pihak pengadu pagi tadi telah mengadakan satu perbincangan yang telus dengan pihak pengurusan koperasi, iaitu bersama dengan pengerusi, CEO dan juga ahli lembaga koperasi dan juga pengurusan koperasi, di mana telah dipersetujui tindakan yang pertama. Jadi untuk maklumat kepada ahli-ahli koperasi, memang pihak koperasi ada mengalami masalah dari segi aliran tunai, tetapi tidaklah mengabaikan apa yang kita pohon ini, iaitu dari segi penebusan penjualan saham dan juga pembayaran dividen. Malahan kes-kes terpencil seperti yang ingin menunaikan fardu haji, kes-kes mengalami sakit-sakit kronik yang memerlukan keuangan yang tinggi, ya, pihak KPF telah pun mengambil tindakan dan sedang mengambil tindakan, dan yang nak pergi haji itu pun telah pun dilunaskan sebenarnya. Dan dari segi pembayaran penebusan penjualan saham, mengenai dividen tidak ada masalah, akan dibayar. Mana yang tercicir itu akan dibayar.
tetapi dari segi penebusan saham KPF yang menjual saham yang ada di KPF ini, pihak KPF memberi jaminan bahawa pada penghujung bulan 2 ini ataupun seawalnya bulan 3 nanti, bulan Mac nanti akan dibuat pembayaran secara berperingkat-peringkat. Jadi kami berharap kepada pihak pengurusan koperasi dapat mengotakan janji-janji yang telah diberikan kepada kami dan juga kepada ahli-ahli KPF bersabar menunggu, ya. Saya amat faham sekali kita ni mempunyai masalah yang berbeza, ya, berbeza. Jadi kita paksa sabar dan satu perbincangan pagi tadi adalah satu perbincangan yang positif. Sekian, terima kasih. Okey. Mesti mesyuarat dengan KPF tadi pembayaran dividen tu yang tertunggak ke atau yang tahun sebelum tahun lepas? Yang tahun lepasnya lah dia akan bayar lah tu. Pada akhir bulan 2 ataupun awal bulan 3. Dan juga penebusan saham. Penebusan saham. So dua tu lah. Ya. So sekarang ni berapa jumlah ahli KPF yang dalam rekod? Saya kalau tak silap saya dimaklumkan dulu dalam 200 lebih ribu lah. Sebab dia merangkumi peneroka Felda generasi kedua, anak-anak peneroka, anak-anak kaki tangan Felda dan sebagainya lah. Okey, terima kasih banyak kepada semua media. Mewakili KPF, kita mau buang masa, kita akhiri sidang media ni, ya. Sebab atas arahan daripada ni lah. Okey. Apapun bagi pihak ni, terima kasih banyak atas kehadiran media semua. Thank you very much. So saya rasa kita dah boleh bersurai, ya. Thank you very much. Kalau nak lanjut itu buat kat luar lah. Kat luar, Boleh tanya penelitian, insyaAllah. Kat luar, bukan di dalam personal Felda, ya. Minta maaf. So saya mohon jasa baik kepada wartawan bagi laporan yang tepat dan baiklah. Sebab kita sayang KPF Felda ni, ya. Ini tempat kita, bukan tempat orang. Pak Wajib, ini tempat kita. Yalah, ini tempat kita, Felda. Kami pemegang saham. Anak peneroka Felda. Siapa pemegang wajib? Kalau kita macam Kami ini ada anak peneroka pemegang saham KPF. Jadi kita tidak, tempat kita ni bukan tempat, kenapa suruh keluar? Tuan pun kaki tangan Felda. No, kita tak ada bawa senjata. Kita tidak ada pepegang, tak ada. Kita nak dengar maklumat. Okey. Sedih lah depa halau kita. Kita nak bagi dia cakap. Wartawan akan cakap, kita mesti tahu. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung balik, ya. Kita sambung balik mengenai dengan sidang media kita ini. Okey, apa yang telah dimaklumkan tadi, satu perbincangan yang begitu positif lah dengan pihak pengurusan koperasi telah pun dibuat tadi. Jadi kami sebagai ahli-ahli KPF telah pun mengemukakan apa masalah kami, ya. Masalah kami berbeza-beza, ya. Ada yang ahli KPF yang telah lanjut usia yang ingin menjual sahamnya yang dah berusia 80 tahun dan sebagainya. Yang ada juga ahli-ahli KPF yang meninggal dunia, yang suaminya meninggal dunia, isterinya menuntut penjualan penebusan saham itu. Jadi terdapat juga di antara kami ni yang mempunyai masalah pendidikan anak-anak, ya. Bukan anak tu bermasalah, masalah keuangan. Ya, masalah keuangan, anak berada di luar negara yang terpaksa dibiayai dan sebagainya. Dan juga tak lama lagi dengan kehadiran bulan Ramadan dan juga bulan Syawal yang bakal tiba, serta pembukaan sesi persekolahan, yang mana rata-rata perkara ini akan memerlukan keuangan yang tinggi lah. Jadi pihak koperasi telah pun memberi jaminan tadi dari segi dividen dan bonus, ya, untuk bagi tahun 2023 itu tak ada masalah, dia akan bayar. Tetapi bagi penebusan penjualan saham, ya, penebusan penjualan saham
akan dibuat pada selewat-lewatnya awal bulan 3, seawal-awalnya hujung bulan ini secara berperingkat kepada ahli KPF yang telah memohon melebihi 6 bulan dulu didahulukan. Ya. Jadi satu perkara yang positif yang kita dah tahu tadi, ya, di mana pihak KPF ni bukanlah membisu, dia tidak membisu, tetapi mereka juga sedang mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memenuhi tuntutan bagi pihak ahli KPF. So dengan pengumuman yang dibuat oleh buat KPF tadi, semua ahli bersetujulah dengan saranan untuk pembayaran dividen pada bulan 2. Ya, dia bersetuju. Dengan berperingkat lah. Ya, berperingkat. Ya, dengan memandangkan keadaan sekarang ni yang dialami oleh pihak koperasi, jadi mereka bersetuju lah. Mereka bersetuju. Kita pun tidak menuntut kata orang tu hari ni nak tuntut, hari ni dapat, tidak. Sebab kita sayangkan koperasi ni. Sebab apa? Saya pun dah menjadi ahli koperasi lebih kurang 25 tahun. Ya, dulu koperasi ini adalah koperasi yang terbaik, yang selepas Bank Rakyat, kalau tak silap saya, koperasi Felda ni memberi ulangan yang baik. Ya, 18%, 22%, 20%. Tetapi dengan keadaan sekarang ni ada agak sukar sikit. Tetapi kita masih lagi sustain, masih lagi sustain. Pihak KPF masih lagi sustain, dan kita mahukan sebagai ahli KPF, kita nakkan pihak pengurusan ini memenuhi lah apa yang kami tuntut. So semua ahli sebelah suara bersetujulah dengan keputusan KPF hari ini. Yang tadilah. Kurang berapa ni nilai dividen terlepas dan yang tertunggak semua berapa? Mengikut maklumat tadi, pembayaran untuk 2023 itu 5%. 5%, jadi bermakna dia bergantung pada jumlah kita melabuh lah, kan. Tapi 2023 punya? 2023, tahun 2024 belum lagi lah. Bulan 6 nanti ada mesyuarat AJM, kan. Jadi itulah keadaannya. Antara yang terendah ke macam? Kalau difikirkan, ialah yang terendah lah so far. Yang pernah dapat KPF dapat. Tetapi dia tidak jauh lari daripada institusi keuangan lain lah. Ya, dengan ASB, kan. Jadi dia tak berapa jauh. Jadi masih lagi berada setaraf dengan tu. Apa yang kita nak ni, kalau boleh KPF ni lagi tinggi lah, seperti yang dulu-dulu, kan, yang kita nak, kan. Okay. Contoh nak tanya, cek balik. So far yang tertunggak hanya penjualan semula saham lah, kan? Ya. Yang dividen tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa yang saudara kita tadi majukan tadi tu, yang cakap tadi tu, semua sekali kita dah bentangkan tadi di dalam mesyuarat tadi, perbincangan tadi, dan pihak KPF mengambil maklum lah benda-benda ni, dan mereka pun mengakui terutama sekali dari segi corporate com dan sebagainya ada berlaku sedikit permasalahan di situ, kan. Jadi dia akan atasi lah benda ni, ya, atasi benda ni. Jadi saya minta ahli-ahli KPF bersabarlah, termasuklah saya sendiri pun, ya. Dijanjikan 3 bulan, ya, tetapi ni dah berapa bulan lah, kan, daripada bulan 7. Jadi masing-masing mempunyai perancangan tersendiri, ya. Ada nak bayar bil hospital, macam saya ada nak bayar, ada nak buat rumah dan sebagainya. Modal situlah yang kita ada pun. Kes emergency. Kes emergency. Jadi kita dah majukan tadi, kita dah cakap supaya mereka ni mengambil maklum, mengambil tindakan yang sewajarnya. Sepatutnya dah dapat bulan 7 Is our money secure? Yes, secure. Secure atas Secure. Secure. Boleh tanya satu soalan? Ya. Boleh. Supaya kawan-kawan dapat dengar. Ya. Mesyuarat perwakilan itu hari yang baru lepas tahun lepas, kita ada bertanya kenapa teruk sangat kita nak keluar share kita daripada KPF. Dia jawab mesti ada alasan berbagai, nak beli haji rumah, anak sakit, repair rumah dan sebagainya. Jadi sedangkan duit kita simpan di situ untuk kita guna balik. Macam bank kita datang 5 minit, isi borang, duit dapat keluar. KPF dia pegang kita, tanya banyak sebab. Jadi adakah benda tu dah selesai? Itu pun kita ada tadi sebut. Ya, kita disebut tadi semasa perbincangan, dan mereka pun tahu, ya. Betul lah tadi tu dia pun ada cakap kalau dia nakkan bukannya apa macam bahan bukti lah dia katakan. Tetapi apa yang saya perhatikan lah, sebab saya ni memihak kepada ahli KPF, ya. Jadi saya perhatikan assurance tu ada, ya. Assurance tu ada untuk mereka bertindak. Sekiranya kalau misal kata tindakan itu agak kelewatan dan sebagainya, kita akan buat gesaan balik, ya. Kita akan buat gesaan balik, insya-Allah. Ini adalah untuk tuan-tuan semua sekali yang hadir. Ini adalah sesi aduan kali pertama yang dibuat secara jemaah. Maka kita adakan satu himpunan secara ad hoc, bukan untuk buat provocation ataupun nak buat satu kenyataan yang sensasi, tidak. Kita datang sini sebab nak menyelesaikan masalah anggota-anggota koperasi KPF ni yang menghadapi masalah yang sangat kritikal. Jadi maka kita adakan sidang media.
Tetapi sebelum ada sidang media, kita ambil inisiatif untuk adakan perbincangan secara dua hala dengan pihak pengurusan dan ahli lembaga pengarah yang dihadiri oleh pengerusi dan CEO serta ahli lembaga pengarah yang lain, termasuklah Ketua Peneroka Felda Malaysia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sebab keadaan kritikal yang dipahamkan telah pun diambil kira oleh pihak pengurusan untuk diselesaikan secepat mungkin. Jadi masalah berkenaan dengan tata kelola yang berlaku di KPF ni memang ada, kita tak nafikan, dan kepincangan inilah yang kita minta diperbetulkan sebab tanpa hubungan antara ahli dengan pengurusan, maka ini yang timbul kan bayaran dividen terlalu lewat. Dan dalam masalah yang sama juga, KPF ada masalah kecairan wang tunai. Aset banyak kan, lebih daripada 4 bilion, tetapi tunai tak ada. Jadi bila ahli-ahli lihat keadaan tata kelola kurang cantik, maka apabila itu berlaku pula bukti-bukti yang menyatakan bahawa pembayaran ini tertangguh, maka kita adakan sidang media minta supaya pihak pengurusan memperkemaskan tata kelola yang ada dan memastikan setiap pembayaran ini dilunaskan. Bagaimana cara nak memperbaikinya, kita minta pihak pengurusan ambil peduli. Dalam masa yang sama juga, kita nak minta juga kepada pihak menteri dan juga pengerusi Felda sendiri ambil cakna terhadap perkara ini. Sebab apa? Ini melibatkan satu entiti yang besar, iaitu Felda. Dulu masa Felda Holding, KPF ini adalah antara salah satu koperasi yang terbaik di dunia lah boleh kata kan, berlawan dengan Bank Rakyat dan juga Koperasi Angkatan Tentera. Tapi sekarang ni kedudukan KPF sangat merudum sebab berlaku ketirisan pada masa itu. Mungkin kalau ini yang nak dibawa oleh pihak pimpinan nak menteras rasuah, inilah salah satu kena godak baliklah yang lepas-lepas tu. Mungkin duit yang lepas-lepas tu boleh dia dapat balik daripada pengurusan-pengurusan yang dulu kan. Tapi setakat ini kita lihat pihak pengurusan yang ada sekarang ini sedang berusaha kan untuk memastikan supaya KPF terus berjalan lancar. Dalam masa yang sama dapatlah mencairkan sebahagian aset untuk membayar dividen dan penjualan saham. Sebab isu ini adalah isu besar. Sebab bila anak buah ataupun ahli-ahli telah bersuara, apatah lagi telah berhimpun seperti ini bukan mewakili tau. Ini hanya seciput daripada jumlah 200,000 ahli yang tidak dapat hadir. Yang tak dapat hadir bukan kerana tidak mau hadir. Pertama, nak datang ke sini perlukan duit. Kesihatan mereka tak mengizinkan. Mereka semua kebanyakannya 60-70 tahun. Yang 80 tahun tu dah tak mampu dah kan, dengan keadaan kesihatan kan, dengan tekanan kehidupan. Hidup mereka sangat sengsara. Jadi dalam keadaan kewangan dan ekonomi yang sangat teruk sekarang ni, mereka tak ada pilihan lain. Ini duit caruman untuk simpanan masa tua. Tapi keadaan berlaku dan kita pun tak ada niat nak berhimpun seperti ini. Tetapi keadaan memaksa kan, disebabkan keadaan ekonomi yang tidak pulih-pulih. Termasuklah ahli-ahli koperasi yang sepatutnya mereka ni adalah golongan yang kaya raya lah. Sebab apa? Kebanyakan rata-rata melabur sampai 250,000 kan simpanan hari masa tua. Tapi bila mereka dah tua, dah cukup tua kan. Sebab apa? Duit pencen, duit pampasan mereka selaburkan dalam saham ini. Tetapi nak draw balik pun tak boleh. Sedangkan itu duit mereka. Jadi ini satu kekejaman yang kita tak perasan yang telah dilakukan dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Maknanya bukan saja pihak pengurusan KPF, malah pengurusan Felda, malah menteri, malah Perdana Menteri juga kena cakna benda ni. Kalau tidak, kita anggap bahawa kerajaan ini gagal. Itu pada pandangan saya lah. Tak tahulah macam pandangan kawan-kawan kita yang lain. Okeylah, itu sajalah, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih bagi pihak ahli-ahli yang hadir hari ini, kepada semua wartawan. Kan kita jamuan makan kat dalam tadi, tapi kita dah di dalam.